Okey, baiklah. Kita masuk kepada bab yang ketujuh, iaitu tajuk kebarangkalian dua. Kebarangkalian dua ini merupakan sambungan kepada apa yang telah kamu pelajari semasa tingkatan 4, iaitu kebarangkalian 1. Sebelum cikgu pergi kepada lebih lanjut, eloklah rasanya kalau kita buat sedikit ulang kaji apa yang telah kamu pelajari semasa tingkatan 4 dahulu. Bila kebarangkalian merujuk kepada sesuatu peristiwa yang berlaku dan ianya boleh diwakilkan dengan rumus yang berikut, di mana apabila diberi sesuatu peristiwa, kebarangkalian untuk peristiwa A berlaku adalah sama dengan bilangan kesudahan A per jumlah percubaan. Okey, kita lihat kepada contoh yang berikut. Jika kita lihat untuk tajuk kebarangkalian 2 ini, dia akan keluar dalam kertas 1 dan kertas 2. Berikut merupakan contoh soalan yang akan keluar pada kertas 1. Soalannya berbunyi begini. Rajah di bawah menunjukkan beberapa keping chip nombor. Sekeping chip telah dipilih secara rawak, di mana chip-chip tersebut merupakan 6 nombor yang terdiri daripada nombor 2, 3, 5, 6, 7 dan 9. Tugasan kita adalah cari kebarangkalian sekeping chip nombor ganjil dipilih. Jadi kalau kita tengok bilangan sampel ada 6, iaitu jumlah chip ada 6. Dan bilangan chip yang bernombor ganjil adalah nombor 3, 5, 7 dan 9. Jadi bilangannya ada berapa? Ada 4. Maka kebarangkalian untuk mengambil chip bernombor ganjil adalah bilangan chip ganjil per jumlah chip. Bermaksud kita akan dapat 4/6. Sentiasa berikan jawapan kamu kepada pecahan yang telah dikecilkan. Jadi 4/6 jika dikecilkan menjadi 2/3. Maka 2/3 itu adalah jawapan akhirnya. Contoh yang kedua, diberi satu situasi. Sebuah kelas ada 24 orang murid perempuan dan beberapa orang murid lelaki. Kebarangkalian seorang murid perempuan dipilih secara rawak daripada kelas itu ialah 4/7. Tugasan kita adalah hitungkan bilangan murid di dalam kelas itu. Untuk soalan ini, kamu perlu mentafsir dan menggantikan nilai-nilai yang diberi dalam formula. Jika kita lihat kebarangkalian di sini diberi bilangan murid perempuan seramai 24 orang. Beberapa orang murid lelaki, bermaksud kita tak tahu berapa bilangan pelajar lelaki. Cuma dalam kes ini diberi kebarangkalian murid perempuan dipilih adalah 4/7. Hitungkan bilangan murid di dalam kelas. Jadi nilai-nilai 24 dan 4/7 inilah yang kamu perlu ambil dan gantikan di dalam formula. Jadi kebarangkalian murid perempuan adalah bersamaan dengan bilangan murid perempuan per jumlah murid. Jadi, kalau kita lihat, kalau kita gantikan di sini, kebarangkalian murid perempuan bersamaan dengan 4/7. Bilangan murid perempuan adalah 24 dan apa yang kita ingin cari adalah jumlah murid di dalam kelas tersebut. Jadi, jumlah murid di dalam kelas tersebut adalah kita pindahkan jumlah murid tu ke sebelah kiri dan 4/7 kita pindahkan ke sebelah kanan. So, dia akan jadi bahagi. Jadi jumlah murid sama dengan 24/4/7 bersamaan dengan 42 orang pelajar. Okey, kita lihat pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini merupakan soalan yang akan keluar dalam kertas 2. Dan selalunya apabila kertas 2, jumlah markahnya sama ada 5 atau 6 markah. Okey, kita tengok soalan berikut. Rajah di bawah menunjukkan 3 keping kad huruf di dalam kotak Q dan 2 keping kad huruf di dalam kotak R.
Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak Q dan kemudiannya sekeping kad lagi dipilih secara rawak dari kotak R. Di mana kalau kita lihat di kotak Q ada huruf berlabel A, B dan C. Di kotak R pula ada nombor yang berlabel nombor 2 dan nombor 4. Tugasan kita adalah menyenaraikan, pertama, senaraikan ruang sampel. Yang kedua, hitung kebarangkalian sekeping kad berlabel huruf bukan vokal dan nombor 2 dipilih. Dan yang ketiga, hitung kebarangkalian sekeping kad berlabel vokal atau nombor 2 dipilih. Okey. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama soalan tadi meminta kita menyenaraikan ruang sampel. Dia dah bagi syarat dalam soalan tu. Dia kata sekeping kad dicabut daripada kotak R dan daripada kotak Q dan kemudian sekeping kad lagi daripada kotak R. Maksudnya setiap kali cabutan akan ada dua nombor, akan ada dua kad, iaitu satu daripada kotak Q dan satu lagi daripada kotak R. Jadi apabila kita menyenaraikan ruang sampel, maka ruang sampel yang akan kita perolehi adalah A2, di mana A daripada kotak Q, R daripada 2 daripada kotak R, A4, B2, B4, C2 dan C4. Di mana bila kita menyenaraikan, yang depan itu datang daripada kotak Q, yang belakang itu datang daripada kotak R. Ingat, bila kita menyenaraikan, mana yang dia sebut dulu, itu yang kita kena tulis dulu. Mana yang disebut kemudian, itu yang kita kena tulis kemudian. Jadi ruang sampelnya akan jadi A2, A4, B2, B4, C2 dan C4. Jadi itulah jawapan apabila dia meminta kita menyenaraikan ruang sampel. Dan kalau kita lihat di sini ada berapa jumlah sampel semuanya? Ada 6. Itu kita kena tahu kenapa, sebab kita akan gunakan apabila kita ingin jawab soalan yang seterusnya. Soalan kedua yang pertama, dia minta kita menghitungkan kebarangkalian sekeping kad berlabel huruf bukan vokal dan nombor 2 dipilih. Di sini dia beri syarat, iaitu dan, di mana sekeping kad berlabel huruf bukan vokal. Syarat yang pertama adalah huruf bukan vokal dan nombor 2 dipilih. Keyword kat sini perkataan dan. Apabila soalan itu ada perkataan dan, di mana kebarangkalian merupakan kebarangkalian peristiwa bergabung seperti soalan ini, apabila ada perkataan dan, maksudnya apabila kita ingin menyelesaikan nanti, apabila kita ingin menyenaraikan ruang sampel, kita perlulah mengikut syarat yang diberikan. So, kalau dalam soalan ini huruf bukan vokal dan nombor 2 dipilih, maksudnya kita hanya memilih huruf bukan vokal dan nombor 2 dipilih je. Tak boleh ada yang lain. Berbeza nanti dengan atau. Atau nanti kita tengok soalan berikutnya. Maka untuk soalan ini jawapannya huruf bukan vokal adalah huruf B dan C. Dan nombor 2 dipilih. Jadi yang kita boleh pilih hanyalah B2 dan C2. Sebab kita kena ikut syarat tu betul-betul. Jadi ada berapa bilangan sampelnya? 2. Per jumlah sampel semua adalah 2, 4, 6. Ada 6. Jadi 2 per 6. Jadi jawapan mesti dikecilkan. Kalau boleh dikecilkan, jadi jawapan akhirnya adalah 1 per 3. Untuk soalan yang kedua, B2, dia minta kita mencari apa? Hitung kebarangkalian sekeping kad berlabel vokal atau nombor 2 dipilih. Tadi dan kan, sekarang atau. So, bila atau ni, syarat dia, salah satu ada, kita boleh ambil dah. Contoh, kalau ada huruf vokal pun cukup dah. Contoh, vokal 4.
kita boleh ambil sebab ada vokal. Ataupun kalau ada nombor 2 pun dah cukup. Kalau ada 2-2 lagi bagus. Maksudnya kalau perkataan atau ni salah satu syarat dipenuhi, kita dah boleh ambil 2-2 lagi bagus. So, apa jawapannya? Dia nak kita cari sekeping kad berlabel vokal atau nombor 2 dipilih. Maksudnya vokal atau nombor 2. Jadi vokal boleh jadi huruf A. Kan? Sebab kat sini ada huruf A. So, dia boleh A2, A4. Selain daripada tu, nombor 2 pun boleh. Jadi, B2, C2. Walaupun B dan C itu bukan huruf vokal, tapi dia ada nombor 2 di situ. Jadi, kita boleh ambil. Jadi, jawapan dia A2, A4, B2 dan C2. Ada berapa bilangannya? 4. Jumlah sampel 6. Jadi, kebarangkaliannya 4/6 dikecilkan 2/3. Ingatlah, walaupun kadang-kadang soalan tu tak minta kita menyenaraikan, dia suruh kita cari kebarangkalian sahaja seperti soalan ini. Bila kita menjawab kertas 2, pertama mesti senarai dulu sampel. Tak kiralah soalannya apa. Kedua baru cari kebarangkalian dia. Kalau senarai ruang sampel tu memang kita senaraikan semua. Tapi kalau hitung kebarangkalian, walaupun dia tak minta kita senarai, kamu kena senarai dulu sampelnya apa, baru cari kebarangkalian. Contoh yang berikut pula, rajah berikut menunjukkan sekeping papan bulatan. Papan bulatan itu dibahagikan kepada 4 sektor yang sama besar dengan satu penunjuk dilekatkan pada pusatnya. Penunjuk itu diputarkan 2 kali dan sektor di mana penunjuk itu berhenti akan dicatat selepas setiap putaran. Maksudnya, soalan ni dia bagi tahu bahawa penunjuk itu diputar sebanyak 2 kali. Maksudnya apa yang kita perolehi akan jadi XX, X2, X3, XY. Begitu. Sebab putaran yang pertama mungkin kita dapat X. Putaran yang kedua mungkin kita dapat 2. Jadi sampel yang pertama akan jadi X2. Begitu. Okey, soalan pertama dia minta kita menyenaraikan ruang sampel. Daripada ruang sampel yang kita perolehi, dia nak kita cari kebarangkalian bahawa penunjuk itu berhenti 2 kali pada sektor yang sama. Apa maksud sektor yang sama? Bermaksud petunjuk itu berhenti pada huruf yang sama atau nombor yang sama. Dan yang kedua, dia minta kita mencari kebarangkalian bahawa penunjuk itu berhenti sekurang-kurangnya sekali pada sektor 3. Maksudnya penunjuk tu berhenti sekurang-kurangnya. Maksudnya paling sikit sekali. Kalau 2 kali, lagi bagus. Tu maksudnya. Jadi jawapan yang akan kita perolehi bagaimana? Macam ni lah. So untuk yang pertama, dia minta kita menyenaraikan ruang sampel. Maka mungkin kali pertama dia pusing, dia dapat X. Kali kedua dia pusing, dia dapat X juga. Jadi kemungkinannya akan jadi X, X. Ataupun kemungkinan lain, mungkin kali pertama dia putar, dia dapat X. Kali kedua dia dapat 2. So akan jadi X, 2. Maka kalau kita senaraikan semua kemungkinan yang berlaku, ruang sampelnya akan jadi XX, X2, XY, X3, 2X, 22, 2Y, 23, YX. YX dengan XY sama ke tidak? Tak sama Sebab untuk yang XY, kali pertama dia pusing, dia dapat X. Kali kedua dia pusing, dia dapat Y. Tapi untuk YX, kali pertama dia dapat Y, kali kedua dia dapat X. Maksudnya benda tu tak sama. Y2, YY, Y3, 3X, 32, 3Y dan 3. Ingat bila cikgu lupa tadi nak bagi tahu, bila kita menyenaraikan ruang sampel, sampel kita itu mesti dalam kurungan
dan mesti diikat dengan set notation, tanda set yang curly bracket tu, yang kat luar tu. Kalau tak ada tu, nanti bila dalam peksa kamu tak tulis, dia akan jadi salah lah. Okay. So ada berapa bilangan sampel? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So bilangan sampel akan ada 16. Okay. Kita pergi kepada soalan berikutnya. Dia minta kita cari kebarangkalian untuk penunjuk itu berhenti 2 kali pada sektor yang sama. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, walaupun dia tak minta kita senaraikan, dia cuma minta kita hitung kebarangkalian. Ingat bila kertas 2, dia minta ke, dia tak minta ke kamu kebarangkalian tu, perkara pertama kamu mesti tulis adalah senarai dulu. Senarai dulu. So, kalau dia minta kebarangkalian untuk penunjuk itu berhenti 2 kali pada sektor yang sama, sebelum kamu cari kebarangkalian, kamu kena senarai dulu apa yang unsur yang dia berhenti 2 kali pada sektor yang sama. Sebab kat situ ada satu markah. Maka unsur-unsurnya ataupun sampel-sampelnya adalah XX 22, YY 33. Baru kita cari kebarangkalian dia. Kebarangkalian dia 4/16 dikecilkan jadi 1/4. Ingatlah, mesti senarai dulu. Dia minta ke, dia tak minta ke, awak mesti senarai dulu, baru bagi kebarangkalian. Sebab senarai satu markah, kebarangkalian satu markah. Okey, untuk soalan B, penunjuk itu berhenti sekurang-kurangnya sekali pada sektor 3. Apa maksudnya? Dia nak kamu senaraikan ruang sampel yang penunjuk itu berhenti sekurang-kurangnya sekali pada nombor 3. Maksudnya kalau 2-2 lagi bagus. Jadi apakah sampel-sampelnya? Dia akan jadi X3, 2-3, Y3, 3X, 3-2, 3Y dan 3-3. Jadi ada berapa sampel kat situ? 2, 4, 6, 7. Maka kebarangkaliannya adalah 7/16. 7/16 tak boleh kecilkan. So biarkan jawapan begitu sahaja. Okey, cikgu rasa cukup nota yang cikgu berikan. Cikgu harap kamu faham. Ada juga contoh-contoh lain kamu boleh dapat daripada buku teks. Jadi cikgu harap kamu buka buku teks dan cuba study. Okey, cikgu bagi 2 soalan sebagai latihan pengukuhan. Soalan yang pertama, dia bagi 5 keping kad. 1 kod 2 huruf mesti dibentukkan dengan mengeluarkan 2 keping kad daripada kotak itu secara rawak, satu demi satu tanpa dikembalikan. Kat situ dia bagi syarat tanpa dikembalikan. Maksudnya kalau kali pertama kamu cabut, kali kedua ada tak? Dia takkan ada dah. Jadi tanpa dikembalikan maksudnya kali pertama kamu cabut, dia tak masuk, dia tak boleh cabut dah untuk kali kedua. Dia tak akan keluar untuk kali yang kedua. Konsepnya kat sini pergi tak kembali lah. Okay. So cikgu nak kamu senaraikan ruang sampel. Cuba buat dan hantar kat cikgu personally. Nanti cikgu semak sorang-sorang. Okay. Macam tu juga dengan soalan yang kedua. Dia bagi syarat, kamu kena perhatikan, baca, senaraikan betul-betul syarat apa yang dia nak. Beg P mengandungi 3 gula-gula, perisa kopi, apple dan oren. Beg Q mengandungi 4 kotak jus buah, perisa mangga, apple, oren dan nanas. Afikah mengambil sebiji gula-gula daripada beg P dan sekotak jus daripada beg Q. Maksudnya 2 benda berlaku serentak juga kan, dicabut sekali. Maksudnya mula-mula dia ambil daripada kotak P, lepas tu daripada kotak Q. Ingat dia sebut P dulu. Jadi unsur pertama mesti P, yang kedua mesti Q. So senaraikan ruang sampel. B, dengan menyaraikan kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa Afikah mendapat gula-gula dan jus buah yang sama perisa. Perkataan di situ ada perkataan dan. Jadi apa maksud dan? Dan mesti ikut syarat betul. Yang kedua, gula-gula perisa oren atau jus buah perisa nanas. Maksudnya oren atau nanas. So bila atau tadi apa dia? Kamu kena patah balik, tengok yang slide sebelum ni.
Cuba aplikasikan dalam soalan ni. So, sama juga soalan 1 dan soalan 2 cikgu nak kamu buat. Hantar ke cikgu personally, nanti cikgu semak satu-satu. Siapa yang dah hantar, cikgu akan up nama. So, cikgu nak tengok berapa orang yang tengok slide ni, berapa orang yang buat latihan, hantar ke cikgu. Okay, good luck.